keluar. Sebab tu bila orang sebut bahawa pembangunan sebuah negara itu bergantung kepada sektor politik semata-mata, ia sebenarnya tak berapa tepat. Hakikatnya kita semua mesti sedar bahawa kekuatan negara bergantung kepada kekuatan keluarga. Itulah yang pernah disebut oleh Asy-Syahid Hasan Albani. Disebut apa? Untuk membina umat yang besar, binalah dulu umat yang kecil. Umat besar ni apa? Negara lah. Umat kecil keluar. Sebab tu nak membina umat yang kecil, kata Hasan Albani, binalah diri kita dengan iman. Dan itulah hakikatnya. Saya percaya pada tuan-tuan dan puan, pada malam ini tak lain dan tak bukan, kita bukan saja nak mendengar panduan dan pedoman, tetapi kita nak meningkatkan iman kita. Sebab tu tajuk kita pada malam ini, kita bawakan dua orang ahli panel yang bagi saya sangat tepat dan sangat ada pengaruhnya. Yang mana kalau di sebelah saya, Ustaz kenalkan Ustaz Suhaimi bin Wakil, merupakan pegawai Hal Ehwal Islam di unit Undang-Undang Keluarga, Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Beliau juga sering muncul di Astro Oasis. Kalau tuan-tuan perasan, dalam slot aku terima nikah, aku terima nikah, kita nak terima nikah, tak tahu lahir tu ya. Tapi hakikatnya ia berkaitan dengan munakahat, nikah, cerai dan rujuk. Jadi bersama saya di kawan lama saya ni, kami sekolah menengah sama-sama. Cuma Ustaz Suhaimi ni dia seorang senior saya. Dan panel kita yang kedua yang baru sampai, yang kita tahu beliau sibuk, dimaklumkan panel yang kedua kita Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati baru selesai penggambaran, bukan filem tetapi slot program slot agama lah. Input betul. Rasa dah kuat tak? Ada permintaan, dia kata cakap kuat sikit. Boleh dengar ke tuan-tuan? Bergaul ini. Hujan pun dah berhenti, insya-Allah. Oh tak dengar? Dengar? Tak dengar Kalau tak dengar, buat-buat dengar je lah. Suami ada kan depan ni. Kalau tak dengar, nanti suami WhatsApp apa yang Ustaz dan doktor akan sebut nanti, insya-Allah. Jadi berbalik kepada tajuk kita, sebagai mukadimah Ustaz, semua orang hidup rumah tangga ni dia nak bahagia. Tak ada kita dengar orang yang hidup rumah tangga, wa ima anak cucunya yang berkahwin pun dia nak cerita, belum jumpa lagi. Hakikatnya semua orang nak bahagia. Jadi cuba Ustaz sebagai pembuka bicara, kalau boleh disebut apakah yang dimaksudkan dengan mawaddah warahmah dalam kekeluargaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan rahmatnya bahawa ia mendatangkan untuk dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, Dia telah menciptakan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami istri perasaan, kasih sayang, belas kasihan, mawaddah wa rahmah, kasih sayang, belas kasihan, dan dijadikan di antara kamu perasaan, kasih sayang, belas kasihan. Mudah-mudahan sesungguhnya dan dijadikannya di antara kamu suami istri perasaan, kasih sayang, belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa khuluta'u salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. 4 perkara termasuk kebahagiaan seseorang: istri solehah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulannya yang baik, dan sumber rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. 4 ini ada, sangat bahagia. Kalau tak ada 4 pun, 3-nya pun bahagia. Tak ada 3, 2 pun bahagia. Tak ada dapat 1 pun punya kebahagiaan, insya-Allah. Sadaqallahu wa rasuluh. Sayyidul Fadilah Fadil Salsul Khairi Jaid, pengurusi jawatan kuasa lembaga takmir Masjid Bukit Indah Ampak. Sahabat saya nama saya sekolah dulu. Ya, cuma saya ingat saya senior setahun ke 2 tahun macam itulah. Ya, dia macam inilah. Dulu saya menjadi, saya besar sikit masa zaman sekolah, saya besar sikit, dia kecil sikit. Sekarang ni pun saya besar sikit, dia kecil sikit. Cuma hebatnya dia yang pun lebih daripada saya. Yang kita kasihi, kita mulakan panel kita yang kedua yang sangat tidak asing dengan tuan-tuan, iaitu yang berbahagia Profesor Nadia Dr. Sharifah Hayati binti Syed Ismail. Betul saya? Walaupun tak ada dalam panel nama ayahnya, kita dah hafal kan? Ya, insya-Allah. Jadi seterusnya kepada pengurus masjid Ustaz Aizan, pada barisan dan jawatan kuasa masjid Syed Fadilah Tuan Imam Muazzin, Datuk-datuk, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin-muslimat, para asatidzah, guru-guru yang saya kasih, didoakan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, dianugerahkan suami yang saleh, isteri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, dianugerahkan ketenangan di dalam rumah tangga, dan mudah-mudahan dibahagiakan di dunia dan dibahagiakan di akhirat bersama dengan kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Waras ke? Tengok ramai dalam mula syahid tadi ada ganas sikit ya. Baik, pertama secara ringkas saya ucapkan tahniah di atas penyampaian program. Terima kasih kami dijemput, dan mudah-mudahan majlis ini lebih kurang mungkin sejam ni ada manfaatnya, walaupun hanya bercerita tentang soal kekeluargaan. Tapi muslimin muslimat kena ingat, bila cerita keluarga dia terkait dengan satu fiqh yang besar dalam Islam, iaitu fiqh munadah. Memahami Islam 3 ilmu asasnya. Agar kita tertiwam, harap faham Islam,
Islam ki panantenan dipahami, iso diamalke nang jero kohore PTE, kita lu kena belajar. Paham saja. Paham, masyaallah. Baru kuliah sejam dah paham jauh, luar biasa saja. Nak paham Islam, yang akhirnya kita jadi seorang Muslim yang hebat dalam keluarga khususnya 3 dikena mantapkan. Berkaitan dengan soal akidah, berkaitan dengan soal syariat, berkaitan dengan soal akhlak. 3. Dan kita berbincang berkaitan dengan kekeluargaan usrah. Dia termasuk dalam fiqh munakahat yang kita kena mengaji, sama-sama kita tingkatkan ilmu, tingkatkan kefahaman, hendaklah diamalkan supaya rumah tangga kita lebih baik daripada yang lebih baik, dan kita mengharapkan yang terbaik. Mudah-mudahan. Ya, sebab itu benar kata Imam Al-Ghazali, dia ada pesan dengan kita, belajar ilmu ni kena sungguh-sungguh, ataupun yang sehingga saya disebut bersungguh-sungguhlah kamu dalam menuntut ilmu. Hilangkan perasaan bosan, hilangkan perasaan malas. Jika tidak, bahaya kesesatan akan menunggu. Agar keluar belajar ilmu, belajar sing temenan-temenan, usah malesan, usah ini bosan. Agar orang standby lah, itu jauh masuk Inggris itu jauh. Standby lah, sesat bakal mereka. Walaupun dalam isu kekeluargaan. Jadi bila dikaitkan dengan mawaddah warahmah, pertama, saya yakin majoriti kat sini dah kahwin. Majoriti yang dah berkahwin, alhamdulillah. Yang akan berkahwin, mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Yang rasa-rasa belum nak kahwin, niat-niatkanlah. Sebab berniat nak kahwin saja sudah sudah. Yang nak kahwin, baru kahwin, dalam berkahwin harus jelas. Dalam soal pembinaan rumah tangga, dalam Islam jelas. Pertama, kahwin kerana Allah. 2, ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, fitrah manusia. Fitrah manusia, yang lelaki ingin ada isteri, yang perempuan ingin ada suami. Itu fitrahnya. Itu yang betul. Kalau yang gonjol, Allah ciptakan laki untuk perempuan, perempuan untuk laki. Tapi kerana kegonjolan yang sangat melampau, akhirnya hari ini ada orang mengaku imam, tapi dia gay, dan dia membenarkan perkahwinan antara lelaki dengan lelaki dengan alasan Allah memberikan fitrah nafsu. Kalau biasanya lelaki nafsunya dengan perempuan, perempuan nafsunya dengan lelaki, itu fitrahnya begitu. Tapi dia kata oleh kerana lelaki ini tidak suka dengan perempuan, dia suka dengan lelaki, maka imam ini pun kahwinkan lelaki dengan lelaki. Kan gonjol begitu. Lanang kalau lanang kahwin, itu apa? Podo wae barang ni. Faham tak faham? Tak faham belantara. Ialah semua ni di Palestin, Afghanistan, Syria, ada yang faham. Okay. Yang perempuan pula, kerana patutnya kahwin dengan lelaki, tapi kerana dia tak suka dengan lelaki, maka dikahwinkanlah perempuan dengan perempuan. Bohong kakak saya, buka handphone sekarang, time. Masalah imam yang berada di US, di antaranya yang dikatakan aku imam, aku gay. Tonton baca di sini. Rosak institusi keluarga, sangat rosak. Sebab itu kita berbincang malam ini bukan sekadar fakta semata-mata. Kita nak tengok realitinya, wakilnya yang berlaku bila manusia jauh daripada nasihat-nasihat daripada orang-orang yang alim. Inilah jadinya muslim. Ustaz Zuhairi berapa tahun jaga keluarga saya? 15 tahun jaga keluarga ni Ustaz Zuhairi jadi pendaftar. Saya tak selama dia, saya 20 tahun dia jaga. Sebab saya masuk jabat agama tahun 2001. Sekarang ni dah 2022, 21 tahun, tolak setahun lebih kurang saya keluar kerja.
Tapi ditakdirkan Allah balik ke Selangor, letak balik dekat daerah Petaling, round kedua. Selepas saya duduk di situ tahun 2007 sampai 2014, musim balik letak situ lagi tuan-tuan. Dan kita tengok inilah masalahnya bila menyalahi fitrah. Yang keempat, kita berkahwin keinginan kita punya zuriat, seronok, tenang, bahagia rumah tangga. Bila ada anak, tak ada anak, rumah tangga goyang. Goyang tuan-tuan, jangan main-main. Sebab itu kita rasa jengkel doktor. Dalam satu kursus kami doktor, dalam tahun ni lah kita dah kursus berseruka doktor. Ada peserta dia terus tanya, Ustaz, tanya, apa pandangan Ustaz kalau tunang saya buat syarat dengan saya, kalau kita kahwin 3 tahun pertama no anak. Wah, dia sudah bagi syarat begitu. Nampak tak? Ada kaitan dengan unsur-unsur twin control. Awal-awal lah masuk dalam poin ini. Ini jenis orang tak mengerti. Sangat salah perbuatan ini. Salah tetap katakan salah. Bukan tak boleh berbincang. Kalau ada keperluannya silakan. Saya tak ada masalah. Saya tanya dengan dia. Yang pasti dia tunang, dia tak ada dalam kursus itu doktor. Kalau ada dia takkan tanya dia. Saya warantinya. Dia kan laki penakut. Saya katakan semua. Saya kata apa alasan hujahnya kerana dia tak nak ada 3 tahun ada anak. Dia kata masalah berkaitan dengan kerjaya. Saya tak ada anak sebab nak kerjaya saya. Ini satu ciri yang menyebabkan rumah tangga ada keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan muslimin muslimat di luar sana hari ini dan yang duduk failkan kes cerai, dalam poin besarnya ialah kenapa nak bercerai. Masuk isu anak. Bila masuk isu anak, lelaki tu ditanya dengan bapa dia. Kau cakap terus terang ya, kau ada masalah ni sampai jadi masalah anak ke? Ya. Kau ada masalah batin ke? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa jadi macam ni? Tak ada satu. Satu peringkat bila dah kena satu poin besar, kau ada masalah batin? Tak ada. Ujungnya kalau saya disalahkan dari isu batin, saya tidak adil pada saya. Mula kamu menunjukkan kasih sayangnya, tapi poinnya tak kena. Jadi akhirnya dia bukan kalau saya disalahkan menyebabkan rumah tangga saya tak bahagia, tak tenang. Dia kahwin hanya lebih kurang 2 tahun, 2 ke 3 tahun, sudah ada masalah. Tak mau bercakap, tak ada ketenangan. Dia lebih suka balik ke rumah tengok bini ada dia keluar. Masalah. Dan akhirnya terbukalah cerita, kalau saya disalahkan saya tidak terima. Tapi kalau Ustaz nak tahu kenapa kami tak ada anak, Ustaz tanya isteri saya sekarang. Ustaz tanya dia sekarang. Saya tanya. Dia suruh aku tanya. Tanya sendiri depan dia. Ustaz kalau nak tahu Ustaz, ni isteri saya Ustaz, dekat 3 tahun kami kahwin, dia masih dara lagi Ustaz. Macam mana saya nak ada anak? Jom saya long tahun kahwin, bujurnya dia dara orang dikapak-kapak. Kayaknya dia apa pun? Tak faham sudah. Nampak tak? Jadi macam mana dia nak bahagia rumah tangga sedangkan hak-hak suami isteri itu diabaikan? Itu punya kaitannya cerita tadi. Dan kita sebut di antara tujuan perkahwinan kita ialah untuk membina rumah tangga yang mawaddah warahmah sakinah. Kita nampak mawaddah ni maksudnya kasih sayang, warahmah ni maksudnya ketenangan. Mawaddah ni maksudnya kasih sayang, warahmah ni belas kasihan. Dan juga akhirnya adanya mawaddah suami pada isteri, pada suami. Akhirnya wujudlah sakinah, ketenangan di dalam rumah tangga. Dan sebagian ulama mengatakan dia ada fasa dia. Mawaddah ni biasanya bagi orang yang baru kahwin, kasih sayang, perasaan cinta, memang sifatnya begitu manusia. Sifatnya begitu. Sama ada kamu kahwin pertama ke, kahwin kedua ke, kahwin anak dara, bujang, teruna, janda, balu ke, asal baru kahwin, sayangnya memang lebih. Sifatnya begitu manusia.
Kan? Tuan-tuan ada kereta Myvi satu, dah 10 tahun, tiba-tiba ada rezeki beli Honda City. Mana lebih sayang? Ngaku. Honda City kan? Betul kan? Angguk je lah, senang. Aku tanya, aku jawab, aku tanya, aku jawab. Senang aja. Sifatnya manusia begitu. Bangun, keluar rumah, yang bilang dulu Honda City dia yang baru. Myvi yang 10 tahun dah lama berkhidmat, dia akan mula sedikit-sedikit abaikan. Bukan dia tak tengok, tapi sifatnya begitu. Sebab tu kasih sayang tu, cinta tu memang ada, sungguh. Tetapi bila masuk fasa yang seterusnya, usia perkahwinan lebih 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dia perlukan yang disebut warahmah, yaitu perasaan kasih sayang, belas kasihan untuk mempertahankan rumah tangga. Kena ada tuan-tuan. Sebab kita nak bina perasaan kebanggaan syukurnya, kita punya isteri yang baik, isteri yang solehah, yang memahami antara suami dan isteri. Sebab rumah tangga di antara sifat yang kena ada mawaddah warahmah itu satu, dan sifat at-tafahum, dia suami isteri kena saling memahami, kena ada at-ta'awun, kena ada at-tasamuh, dia kena ada. Kita nak yang begitu daripada kita. Dia memahami kerjaya kita, dia memahami kesibukan kita, macam mana dalam keadaan kita, dia sentiasa perasaan kasih sayangnya tak pernah berubah walaupun dah berusia 15-20 tahun. Nanti saya akan sebutkan berapa minit lagi, 5 minit lagi, dia tunjuk 10 minit. Dia nak macam tu. Yang ibu-ibu pula sama je. Kalau baru kahwin, tak kira lah, pertama cakap yang anak dara baru kahwin, yang janda baru kahwin, yang baru kahwin, sayangnya memang otomatik lebih sikit. Kita tidak pernah lebih. Tapi bila dah usia perkahwinan 10 tahun, kita kata 10 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, pembinaan perasaan belas kasihan itu kena lebih lagi. Kita nakkan kita mana suami sayangkan kita, sebab kita telah melahir mengandungkan anak-anak suami kita, menjaga rumah tangga kita, nak jaga anak 5-6 orang bukannya senang. Kita mengharapkan begitu, maknanya akhirnya dia akan bantu dalam pengurusan rumah tangga kita. Tatkala kita sakit, dialah orang yang paling hampir dengan kita. Begitu. Jadi mudahnya saya sebut dalam khutbah nikah selalunya, perkahwinan adalah perkongsian hidup, susah, senang, suka, duka, ketawa, gembira, dikongsilah bersama-sama. Akhirnya muslimin muslimat, kita akan tengok bagaimana suami isteri yang sangat luar biasa kasih sayangnya. Saya bagi contoh depan mata tuan-tuan. Ini benar-benar berlaku depan mata saya. Muslimin muslimat, kita baik-baik dia. Kalau kita tak baik, tuan-tuan ngeri tuan-tuan. Kita tak baik rumah tangga negeri yang hari-hari kita tengok depan mata. Ada rezeki kita jumpa, kita akan sebut benda ni. Bukan cerita benda orang kata sekadar cerita, tapi realiti wakil yang berlaku hari ini muslimin muslimat. Saya kisahkan bagaimana kasih sayang yang luar biasa. Satu ketika muslimin muslimat, saya balik program, saya tengah ceramah ataupun tak ingat. Saya balik, kemudian dengan kawan agak jauh, betul kat kapal tu berhenti sekejap. Bila berhenti sekejap di kedai tu, pergi jalan betul berhenti sekejap, minumlah sekejap sebelum sampai bandar dekat pun. Dekat berhenti sekejap, saya bersembah bandar, tak duduk dalam 10 minit, saya duduk, lepas tu ada satu MPV sampai. Kan? Lepas saya tengok je, keluarlah budak-budak kan, mungkin dah jalan jauh, dapat gaya jalan jauh, mungkin dah pernah keluar, seronok lah. Keluarlah seorang lelaki ayah, seorang ibu ayah, keluar seorang hantuk. Nah, kita gantung di jalan, dia keluar pelan, maju di duduk. Bila duduk tu saya tengok aja. Bila saya tengok tu tiba-tiba hantuk dia bangun balik. Saya tengok, memang saya tengok. Bangun, dia pergi kereta MPV tadi tu. Ya, ingatlah Alphard tu, Istimewa tak ingat lah. Apa MPV lah besar kan. Lepas tu dia ada macam cakap dengan satu orang tu, satu cakap dengan itu, saya tengok aja. Lepas tu sudah-sudahnya keluar seorang wanita yang berusia, senang kata nenek lah, isteri Anton ni dan nenek anak-anak cucu-cucu ni kan. Tuan-tuan, yang saya nampak cantik, nenek tu nak turun daripada MPV tu mungkin susah, agak sukar, mungkin uzur. Itu mungkin dialog di ujung mikrofon, kita minum sebagainya. Kita nampak depan mata muslimin-muslimat. Kemudian bila dia turun juga, dia turun tu dipegang dengan lelaki tu, dipegang betul-betul.
mungkin kurang uzur ke dipegang, dipimpin gitu. Saya tengok keluar, saya tengok di bawah tu, sampai tempat duduk tadi muslim-muslim. Bapak tadi atuk tadi dia tarik kursi. Dia macam ditarik, kemudian nenek tu pun duduk, kan? Dan dia duduk tu, dia pun tarik kursi, duduk sebelah, bercakap dan sebagainya. Sampailah kepada air dan sebagainya. Saya tengok gelagak suasana, keadaan rumah tangga yang sangat cantik. Kan cantik begitu muslimin dan muslimat. Bukan seperti satu ayat yang menjengkelkan. Istrinya sakit, kencing manis, kakinya sudah dipotong. Hospital mana saya tak sebut. Kami datang sebab ada terkaitlah saudara kita pergi. Di sana dia tak dekat apa dah mancing tu. State aku panjang dengan pura yang ingin mempunyai salah saya aku panjang dengan pura. Tenang, saya sabar. Faham tak faham ni? Tak faham sudah. Dia kata bila jumpa dengan kita kabarilah. Kabarnya alah kayak gini lah sakit keping. Dia cakap tak mahu ustaznya kalau ada salah. Tak ada apa-apa, tenang-tenang aja kita doa ikhtiar. Padahal kaki sudah dipotong ya. Kami dengar agak terkejut. Anak-anaknya memujuk si ayah untuk datang tengok isteri dengan alasan bahasa mudah saya dengar ada cerita kami tak pandang. Macam mana ya? Aku hanya dibunuh saja. Lah datang pergi hospital tengok. Apa-apa pergi sana nanti kena tengok sana nak itulah nak beli itulah inilah apalah. Termenung saya dengar. Kalau dia bohong lah dia kata kepiye ya kepiye apa-apa rakyat kepiye ya. Saya kata kena pujuk, saya kata kena pujuk. Jadi dah sebab dah agak yang serius. Itu yang kita nampak suasana cantik. Walaupun endingnya alhamdulillah berjaya dipujuk, datang juga menjenguk isteri. Ini suatu perkara yang saya rasa tak sepatutnya berlaku dalam suasana rumah tangga kita. Mengapa kita ambil berat sangat sayang kepada isteri? Tatkala baru kita bernikah, tatkala suami kita sakit, tatkala isteri kita sakit, mengapa kita tidak ada perasaan kasih sayang? Sedangkan belas kasihan itu sepatutnya lebih lagi ketika itu tatkala dia memerlukan kita. Jadi semuanya ini perlu disuburkan dengan cara bagaimana keikhlasan, menyayangi, mencintai suami istri kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab kasih sayang milik Allah. Dia kalau nak bagi atau sekitar insya-Allah. Tapi dah dibagi, kita tak jaga, kita tak semai, kita tak bela, dia akan bermasalah. Satu ketika nanti tuan-tuan, bila akarnya goyang, tak mustahil dia akan tercabut. Akhirnya hilanglah perasaan kasih sayang, belas kasihan antara suami dan isteri. Saya tutup, tuan-tuan kena ingat, isu rumah tangga hari ini bukan benda-benda kecil. Tuan-tuan, kita jumpa rumah tangga yang bermasalah bukan duduk asing setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 5, 6, 7 tahun. Kalau tuan-tuan datang jabat agama, duduk asing berapa tahun? 5 tahun. Kita rasa boleh. Duduk asing berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Dah lama dah. Rekod saya yang paling tinggi kita jumpa, macam mana you nak kata suami isteri saya menyayang lagi. Saya dah tak ada apa-apa ustaz. Bila saya cek alamat berbeza. Berapa lama sudah duduk berasingan? Hampir 18 tahun. Duduk asing 18 tahun. On paper saja suami isteri, tapi hakikatnya masyarakat sudah tidak ada. Maknanya menanti saja isytihar pembubaran suami dan isteri. Jadi renung-renungkanlah. Allah akan minta maaf kepada saya. Saya pada Ustaz Fahmi Wakil untuk kita azan juga.